Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi saya tidak boleh bercakap kuat, kurang sihat lah. Jadi kalau anda boleh dengar audio jelas, boleh maklumkan kepada saya. Jadi hari ini saya akan mulakan satu siri pendedahan. Sebenarnya bahagian pertama dalam pendedahan ni saya nak cerita benda lain, tetapi berdasarkan perkembangan-perkembangan terkini, saya akan mulakan dengan rumusan penuh kemusykilan saya berhubung dengan isu Rumah Anwar, ya, yang sekarang menjadi tanda tanya. So saya akan mula dengan itu, dan kemudian bahagian kedua akan menjadi isu lain, bahagian ketiga dan seterusnya. Dan semua ini bertemakan pendedahan penuh sebab ada perkara ganjil dalam pentadbiran Anwar yang wajib disiasat. Okey. So saya mulakan dengan isu Rumah Anwar. Jadi isu Rumah Anwar ni sudah 3-4 live saya buat. Saya akan bincang kronologi, dan hari ini saya akan rungkai dengan secara ringkas, padat dan mudah difahami apa sebenarnya kemusykilan saya berhubung dengan isu Rumah Anwar setakat ini. Kerana saya beritahu pada hari itu dalam live sebelum ini, saya tengah membuat penelitian, dan selepas saya membuat penelitian lanjut, baru saya dapat memberikan kepada anda gambaran penuh apa kemusykilan saya. So ini akan menjadi bahagian pertama. Okey. So elok saya secara ringkas memberikan kepada anda sedikit rentetan peristiwa, ataupun lebih tepat lagi kronologi, dan kemudian jelaskan kepada anda isu rumah itu tang mana saya dapati ada kepelikan, ada kemusykilan yang perlu disiasat dan mengapa ia perlu disiasat. Okey. Rentetan peristiwa dia adalah, pertama, ada beberapa pendedahan yang dibuat oleh Badrul Hisham yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bad, menerusi Facebook dia iaitu Cikgu Bad Official. Dan pendedahan ini bermula dengan tak silap saya lah, bermula dengan satu keratan ataupun kopi, ya, setiausaha sulit kanan ke apa ke kepada Perdana Menteri atau pejabat Perdana Menteri yang mengesahkan bahawa bil air dan bil elektrik bagi kediaman Anwar itu di Sungai Long, ya, di Sungai Long Kajang, adalah dimiliki oleh seorang Cina dan nama diberikan. So maknanya ini adalah setiausaha sulit kepada pejabat Perdana Menteri sendiri yang dedahkan berdasarkan pendedahan Cikgu Bad lah, andai kata ianya benar. Jadi potongan pendedahan itu dalam jadual itu diselitkan oleh Cikgu Bad di Facebook dia. Dan menurut setiausaha pejabat Anwar tu, ya, nama yang tertera dalam bil elektrik, bil air adalah pemilik premis berkenaan, iaitu Rumah Anwar atau kediaman Anwar. So kalau berdasarkan pendedahan Cikgu Bad dan andai kata ianya benar, maka bil air dan bil elektrik adalah atas nama seorang Cina, dan Cina itu yang menurut Cikgu Bad adalah seorang kira tauke lah, okey, orang berada kot, saya tak tahu. Dia adalah pemilik rumah yang diduduki oleh Anwar. So itu pendedahan dia. Kemudian benda tu tular, bukan tular sedikit, tular banyak. Sana sini ada persoalan, saya tak bangkit apa-apa. Kemudian Cikgu Bad mempersoalkan benda ni, dia mempersoalkan, dia bertanya. Dan bila dia ajukan pertanyaan demi pertanyaan, dan benda tu tular gila,
dan sudah jadi bahan percakapan dan saya lihat tidak ada jawapan, maka saya membuat satu kenyataan, pendirian. Dan pendirian saya adalah, benarkah rumah Anwar milik Tauke Cina? Dan penekanan yang saya berikan adalah Anwar perlu jawab, Cikgu Bat. Itu sahaja. Itu pokok dia. Dan saya berikan sebab. Sebabnya Anwar Perdana Menteri, dia bukan calang-calang orang ni, dia bukan orang biasa. Kita lihat contohnya kes Lim Guan Eng. Lim Guan Eng pada masa itu dia beli rumah di bawah harga pasaran. Kalau orang biasa beli rumah di bawah harga pasaran dan ada perjanjian jual beli, kalau orang yang nak jual di bawah harga pasaran, tak jadi masalah. Dia orang biasa. Tetapi memandangkan pada masa itu Lim Guan Eng adalah ketua menteri, maka sudah timbul sebab untuk siasatan wajib. Kerana perlu diketahui, dikenal pasti sama ada salah guna kuasa, kedudukan untuk mendapatkan rumah di bawah harga pasaran dan sebagainya daripada penjual, iaitu Pangli Kun. So walaupun itu adalah jual beli rumah dan tidak begitu berkait secara langsung dengan isu Anwar, tapi pokoknya sama, iaitu isu pokoknya sama, iaitu kita bila melibatkan benda-benda yang mencurigakan, maka kita boleh tuntut siasatan. Siasat untuk mengenal pasti sama ada benar atau tidak. Ya, ada unsur salah guna kuasa, kedudukan, ya, walaupun rumah itu dibeli bila ke apa, itu tak kisah. Tapi pelik, because Anwar is Perdana Menteri, dan Perdana Menteri sedang duduk di dalam sebuah rumah milik orang lain, banglo, dan bukan di kediaman rasmi dan sebagainya. Isu keselamatan timbul, siapakah orang Cina ini? So kita perlu siasat. Ini tidak salah kalau diminta, dan ianya diminta oleh Cikgu Bat, dan saya setuju dengan permintaan itu, maka saya minta Anwar jawab. Kerana kita tidak mahu situasi di mana berlaku, mungkin orang boleh kata Anwar terlibat dalam gejala proksi. Dia guna proksi supaya dia boleh isytihar aset kurang atas kertas, atau dia terlibat dalam gejala nomini, atau dia dapat ganjaran, dia dapat manfaat, kickback dan sebagainya. Banyak kemungkinan. Jadi oleh kerana kedudukan dia sebagai Perdana Menteri, dia perlu jelaskan. Jadi di situ tidak ada sebarang tuduhan, tidak ada sebarang fitnah, hanya permintaan agar Anwar menjawab. Dan selepas saya buat live itu pun tidak ada respons. Tidak ada respons. Tetapi apabila Cikgu Bat membuat laporan SPRM, dan hari ini ada dakwaan dari Azam Baki, sebenarnya dia belum terima laporan SPRM dan sebagainya, itu tolak tepi. Sama ada benar Cikgu Bat pergi sana, Cikgu Bat pergi sana sebab benda dilaporkan di media, tapi sama ada Azam Baki sudah terima ke, memorandum ke, itu cerita lain. Tapi pokoknya Cikgu Bat pergi sana buat press conference. Selepas press conference itu, selepas Cikgu Bat pergi sana, tiba-tiba muncul peguam Anwar dan setiausaha politik Anwar. Kita kira ini adalah PMO lah. Jadi PMO muncul, dan PMO memberi pendedahan yang tidak lengkap sebenarnya, secara secara sama, bahawa tanah kediaman Anwar tu adalah pajakan. Okey, dia sebut tanah. Tapi bila dia sebut tanah, di dalam media tulis dalam braket rumah. Betul ke media pasti yang mereka merujuk kepada rumah? Betul ke? Okey, saya akan sampai kepada benda tu. Tetapi apa pun, dia cakap itu adalah cagaran. Maknanya pajakan. Maknanya dia secara tidak langsung telah mengesahkan pendedahan Cikgu Bat bahawa rumah itu atau tanah itu bukan milik Anwar. Okey. So
tiba-tiba kemudian dia kata berlaku fitnah. Di situ memang tanda soal 1000 lah. Okey. Yang paling mengejutkan, dia kaitkan nama saya. Tang mana saya buat fitnah? Okey. Dan dia buat laporan polis. Okey. Banyak kepelikan di sana. Lebih pelik lagi bila peguam menasihati Anwar untuk melalui undang-undang dan sebagainya, bukan menyaman. Ini isu peribadi Anwar, bukan isu kerajaan. So banyak kepelikan di sana. Dan bila timbul kepelikan, akan timbul banyak lagi persoalan. Lebih-lebih lagi bila dia dedah pasal pajakan itu, pendedahan dia tidak lengkap. Dia kata, oh ini di bawah siasatan polis. Jadi in the first place, mengapa buat laporan polis dan mengapa libatkan saya? Dan kemudian anda kata, oh ini disiasat, jadi anda tidak boleh dedah penuh. Saya rasa tak ada masalah. Kalau kau dah bersedia nak jawab, mengapa jawab separuh? Ini pajakan. Jawablah penuh. Dah lah awak jawab separuh. So banyak kepelikan di situ. Baik. Berbalik kepada isu pajakan. Okey, ramai tidak tahu pajakan ni boleh merujuk kepada pajakan tanah atau pajakan rumah atau kedua-duanya. So saya nak tanya Anwar, dan Anwar perlu jawab, ya. Adakah rumah Anwar dipajak, atau adakah tanah di mana rumah itu berada di atas dipajak, ataupun adakah kedua-dua rumah dan tanah Anwar terlibat dalam pajakan? Ini Anwar perlu jawab. Okey. Sebabnya bila tak jawab, bila jawab separuh, bila jawab sama-sama, kemudian bila buat tuduhan yang tidak betul kepada saya, maka akan timbul lagi banyak persoalan. Sebab orang tanya, mengapa tak boleh beri jawapan mudah? Mengapa tuduh fitnah? Dan orang akan mula, awak sebenarnya menimbulkan makin banyak sebab untuk orang mencurigai anda. Ya? Okey. Jadi saya terpanggil untuk membuat analisa demi analisa, dan saya sudah dapat gambaran sesuatu tak kena. Okey, so cagaran pajakan ada dua, pajakan tanah dan pajakan rumah. Now, mungkin ramai tidak tahu, boleh jadi situasi di mana seseorang membeli rumah di atas tanah. Rumah itu milik dia, tapi tanah itu dipajak. Maknanya awak memiliki rumah atas tanah pajakan. Atau boleh jadi situasi di mana seseorang itu, rumah di mana dia duduk dan tanah di mana dia duduk, di mana rumah itu berada, kedua-duanya pajakan. Now, tengah hari tadi, lebih kurang pukul 1.30, saya memanggil Air Selangor. Dan jika pihak berkuasa ingin periksa, anda boleh periksa dengan Air Selangor. Air Selangor ada rekod boleh mengesahkan bahawa Regi telah memanggil. Dan saya bertanya soalan akademik, soalan am. Sebab rakyat siapa-siapa boleh tanya soalan am. Saya bertanya, bila ada satu bil air, ataupun bila ada pemasangan, ya, paip air untuk memberi bekalan air kepada rumah, adakah pemasangan paip air itu dan bil air itu bersandar kepada tanah atau rumah di atas tanah itu? Dan jawapan mudah yang saya dapat, ianya bersandar kepada tanah. Mungkin ramai tidak tahu, maknanya bil air yang sampai kat rumah awak sebenarnya bukan bersandar pada rumah itu sendiri, tapi pada tanah di atas mana rumah itu didirikan. Okey, itu pertama. Kemudian saya bertanya, andai kata satu tanah telah dipajak, rumah itu milik saya, tapi tanah itu dipajak, ya, saya ada perjanjian pajakan dengan pemilik dia. Jadi bila anda pasang rumah air untuk rumah saya, adakah ia bersandar kepada tanah yang milik orang lain atau rumah yang milik saya? Jawapan dia sama, ianya bersandar kepada tanah yang milik orang lain. Tetapi kalau saya bersetuju untuk membayar bil air itu, maka saya boleh memaklumkan kepada Air Selangor dan akaun itu atas nama saya.
Di situ timbul soalan kedua. Apabila Anwar mendiami rumah itu, sekalipun rumah itu kita andai rumah pajakan dan tanah pajakan, kita andailah, maknanya Anwar duduk rumah tu rumah pajakan, tanah pajakan, Anwar boleh sebenarnya akaun tu bawah nama dia menerusi air Selangor, tetapi ia masih menerusi nama pemilik. Itu saya tak faham lah. Saya nak tanya, saya nak tahu. Sebab bila jawapan datang secebis-cebis, kemudian ada tuduhan palsu saya memfitnah, sudah ada banyak soalan. Okey. Ketiga ya. So itu anda faham ya. Now, di dalam satu ucapan yang Anwar berikan pada majlis rasmi, ada klip video ya. Ini selepas dia jadi PM, maknanya sama ada Disember 2022 ataupun antara Januari hingga sekarang 2023. Maknanya tak lama lah, dalam beberapa bulan lah ini. Selepas jadi PM ya, Anwar berkata dia dah jual rumah dia di Segambut dan dah settle rumah Sungai Long. Okey, dah settle, ingat ya, dah settle rumah Sungai Long. Jadi ada satu kemungkinan yang timbul di sini. Okey, kemungkinannya Anwar memang benar dia jual rumah di Segambut, kemudian dia guna duit rumah itu yang dia dapat daripada penjualan rumah di Segambut untuk membeli rumah di atas tanah pajakan di Sungai Long. Maknanya pada asalnya, bila Setiausaha sulit kepada Jabatan Perdana Menteri atau pejabat Perdana Menteri mendedahkannya bahawa bil air, bil elektrik, malah premis rumah itu adalah atas nama seorang Cina. Mungkin itu sudah berubah selepas Anwar jadi PM. Lepas dia jual rumah Segambut, dia ambil duit tu, selepas jadi PM dia beli rumah yang dia milik orang Cina tu, dan kini rumah itu sudah berubah menjadi milik Anwar. Maka mungkin sekarang baru-baru ni mungkinlah bil air atas nama Anwar. Kita tak tahu. Okey, itu satu kemungkinan. Sebab Anwar sendiri kata selepas dia jadi PM, dia guna duit daripada Segambut, dia jual rumah Segambut, dia dah settle. Melainkan settle tu ada maksud lain. Saya anggap ianya bermaksud dia sudah membeli rumah Sungai Long. Dia dah settle rumah Sungai Long. So ini bermakna, andai kata kemungkinan ini adalah sah atau benda ni betul, andai kata, maknanya Anwar sekarang duduk atas rumah yang dia beli, tapi perjanjian pajakan tanah tu masih wujud. Maknanya atas tanah yang dipajak. Dia tak beli tanah tu, dia beli rumah tu. Nah, sini saya nak berhenti seketika. Bila anda beli rumah atas tanah yang dipajak, rumah itu lazimnya jauh kurang daripada harga lazim rumah yang serupa atas tanah yang bukan dipajak. Maknanya jika anda beli rumah dengan tanah sekali, ianya jauh lebih mahal harga rumah itu sendiri. Tapi bila anda beli rumah atas tanah pajakan, ianya jauh lebih rendah harga dia. Sebab orang lazimnya tak suka rumah atas tanah pajakan, maka harganya jauh lebih rendah, berlipat kali lebih rendah berbanding dengan rumah yang seakan-akan sama di kawasan sama tapi tanah milikkan. Ya, ini anda saya rasa dah tahu. Okey. So Anwar sebagai PM, dia nak beli, tapi dia hanya beli rumah tu, tapi pajakan itu kekal. Dan menurut PMO, pajakan itu perjanjian itu bermula 2020 dan tamat 2030, 10 tahun. Okey. So di situ timbul kemusykilan pertama. Okey, mengapa Anwar dah jadi PM? Ini soal keselamatan dan pelbagai soal timbul. Mengapa Anwar membeli rumah itu tetapi mengekalkan pajakan dengan orang Cina tu? Saya tak kata salah, tetapi memandangkan dia PM, benda ni perlu penjelasan. Memandangkan ianya sudah tular. Tak salah ya, saudara-saudari minta ni. Okey, tak apa. Kedua ya, Anwar mendedahkan bahawa aset dia berjumlah 11.2 juta
Benda ini dilaporkan oleh Sinar Harian pada 9 November 2022, ya, bahawa Anwar mengisytiharkan harta dia, ya, 11.2 juta. Now, tidak dimaklumkan bahawa harta ini diisytiharkan kepada SPRM. Jadi itulah pertanyaan saya dalam live sebelum ni. Saya tanya, adakah Anwar isytihar 11.2 juta itu kepada SPRM? Itu saya tanya. Okey. Menurut laporan Sinar bertarikh 9 November 2022, 11.2 juta ini 10.4 juta daripada 11.2 juta itu melibatkan hartanah, 4 hartanah, dan salah satu hartanah itu melibatkan rumah di Segambut yang menurut Anwar nilai pasaran dia adalah 9 juta. Okey, kita berhenti di situ. Maknanya baru-baru ni lepas jadi PM, bila Anwar mengisytiharkan bahawa dia dah jual rumah Segambut dan settle rumah Sungai Long, maknanya dia jual rumah yang dia sendiri kata dan isytihar nilai pasaran dia adalah 9 juta. Ingat ya? Okey. Tetapi dalam satu laporan Malaysia Now pada 2021, ada satu pengumuman bahawa Anwar ingin menjual rumah dia di Segambut pada nilai 12 juta. Jadi mana satu nilai yang akhirnya Anwar jual rumah itu? Adakah pada harga 12 juta atau adakah pada harga yang apabila Anwar isytihar aset, ya, saya tak tahulah dia isytihar kat siapa aset tu, dia dakwa rumah itu bernilai harga pasaran dia 9 juta. So mana satu? Ini kita perlu tahu. Kita berhak tahu. Okey. Sebab Anwar kata dia dah jual rumah di Segambut. Okey. So, maknanya Anwar berkemungkinan besar telah jual rumah di Segambut selepas dia menjadi Perdana Menteri. Baik. Kemudian dia kata, Anwar kata, ya, bukan saya kata. Anwar kata dia jual rumah di Segambut dan dia settle rumah di Sungai Long dan ada lebihan pada diri dia sebanyak 500,000 juta atau 500,000 lah. Okey. Katakan saudara-saudari Anwar menjual rumah dia di Segambut pada harga yang dia sendiri isytihar adalah harga pasaran, iaitu 9 juta. Okey. So, jika dia jual rumah dia di Segambut sebanyak 9 juta dan dia kata selepas dia settle rumah di Sungai Long, ya, ada lebihan 500,000 juta, maknanya dia bayar 8.5 juta untuk rumah di Sungai Long. Dan jangan beritahu saya, oh mungkin Anwar beli tanah sekali. Tak. Sebab setiausaha sulit dia, setiausaha politik dia ataupun PMO, hari itu dia dah ada perjanjian pajakan. Maknanya pajakan itu masih ada. Maknanya tanah masih dipajak. Maknanya dia beli rumah itu sahaja sebanyak 8.5 juta. Now, saya bukannya pakar harga kos rumah dan sebagainya, tetapi saya mendapatinya sukar untuk percaya bahawa satu rumah banglo di Kajang, itu pun di Sungai Long, itu pun atas tanah pajakan, boleh bernilai 8.5 juta ringgit. Jadi di situ ada tanda soal. Kita perlu tanya Anwar. Ya, kita perlu tanya Anwar, dan tak salah kita tanya. Kita nak penjelasan, itu sahaja yang kita tuntut. Okey. Dan itu itu pun berdasarkan anggapan Anwar menjual rumah Segambut pada 9 juta atas pendedahan Anwar sendiri bahawa rumah itu bernilai 9 juta. Tapi kalau kita ikut laporan media pada 2021, rumah itu Anwar nak jual 12 juta. Kalau dia jual, benar-benar jual 12 juta, lagilah. Dia kata dia ada lebihan selepas membeli rumah Sungai Long atau settle rumah Sungai Long, dia ada lebihan 500,000 juta. Maknanya dia jual, dia beli rumah Sungai Long 11.5 juta atas tanah yang dicagar. Lagi tak masuk akal.
Okey. So ini Anwar perlu jawab. Sebab cara Anwar tidak mahu melayan persoalan asal, kemudian bila ada dakwaan bahawa Cikgu Bat membuat laporan SPRM, benar atau tidak SPRM terima, itu soal lain. Tiba-tiba keluar peguam Anwar dan PMO beri penjelasan separuh, ya. Itu pun tak beri penjelasan penuh, kononnya dalam siasatan. Habis kalau dalam siasatan tak payah jelaskan apa-apa. Jadi situ dah pelik. Kemudian buat laporan polis, orang minta penjelasan, dia bagi penjelasan, kemudian buat laporan polis, kata orang fitnah, kata saya fitnah. Sedangkan apa yang dia buat adalah apa yang kita minta, ya. Dan dia rasa macam kalau bertanya, saya suruh Anwar jawab Cikgu Bat, saya telah melakukan kesalahan. Sedangkan Anwar kata kalau nama saya timbul, nama ahli keluarga saya timbul, sila suarakan, kita akan siasat. Sebab kerajaan dia telus, kerajaan dia ada integriti. So bila perangai kelakuan macam ni, akan timbul lebih banyak persoalan, akan timbul lebih banyak kemusykilan, akan timbul lebih banyak kecurigaan. Dan sekarang ianya telah menjurus kepada analisa-analisa dari pihak saya, dan makin banyak saya menganalisa, makin banyak saya tak faham, tak masuk akal. Jadi kita nak penjelasan. Sebab he is the PM, dia selalu nak kutuk sana pembangkang, kutuk sini pembangkang, keluarkan kata-kata yang tidak spesifik kepada mana-mana individu, tetapi sedang menyerang entah siapa. Sedangkan benda tu, persoalan-persoalan berkenaan integriti ni muncul dalam pentadbiran dia sekarang, ya? So adakah sekarang banyak kemungkinan, adakah mungkin ini ada satu perjanjian under table ke, jual beli under table untuk ada kickback ke, ya, ataupun adakah Cina tu proxy ke, ataupun adakah perkara-perkara lain yang mencurigakan, yang tidak betul yang sedang berlaku di sini. Something, in English they say something is not kosher. That is my opinion. Itu pendapat saya, itu perasaan saya. Sebab bila mereka berdiam, sedangkan dia beritahu dia akan telus, tapi bila mereka berdiam dan mereka berdendam dengan saya, walaupun hanya bertanya dan secara tidak langsung memfitnah, kononnya saya fitnah, lagilah timbul persoalan. So ini perlu dijawab, dan ini adalah antara sebab mengapa saya rasa ada perkara tak kena dan wajib disiasat dalam pentadbiran Anwar. Dan inilah bahagian pertama siri pendedahan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.